Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fiqhan fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil waham وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah, tentuan yang baik daripada Allah, sama-sama kita dapat berhimpun kembali di dalam ruangan solat Dewan pengajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, setelah lama kita bercuti dengan arahan dan perintah daripada pihak yang berwajib, kita diizinkan semula untuk kembali mengadakan program seperti ini. Mudah-mudahannya dengan peluang kita ini kita dapat terus istiqamah, kita dapat terus bersama-sama berusaha untuk sama-sama memahami segala penjelasan keterangan daripada para alim ulama kita mengenai Islam, mengenai agama Islam, yang mana apa sahaja usaha kita ke arah kebaikan walaupun sedikit, sudah pasti
ada ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan baginda Nabi SAW menyebut, jangan kamu melihat kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu walaupun sedikit sebagai satu perkara yang kecil, kerana ia dinilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dalam usaha kita untuk meneruskan program-program ilmiah. Setiap sumbangan kita, setiap usaha kita pasti ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk sebelum kita meneruskan perbincangan kitab kita, ada satu dua perkara saya nak maklumkan berkenaan dengan SOP pengajian kita lah. Kalau SOP itu kita faham dah, banyak kita faham dah SOP pengajian kita ni. Yang pertama sekali, kitab yang kebiasaan kita baca 3 kitab, bergantung pada masa waktu lah. Cuma masa PKPP ni kita akan baca 2 kitab dan bergilir ganti. Kalau minggu ni kita baca kitab Tauhid dan Fiqh, InsyaAllah minggu seterusnya kita akan baca kitab Tauhid dan Tasawuf. Jadi bergilir ganti antara Fiqh dan Tasawuf. Adapun kitab Humbi, kitab Tauhid ni kita akan teruskan macam biasalah, lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah. Yang mana untuk hari ini kita tak dapat menyediakan makanan disebabkan kita tak tahu lagi undang-undang pengurusan di masjid tuanku ni. Dan alhamdulillah hari ini setelah mana pihak AJK kita dan pihak AJK masjid saling, orang kata apa, berbincang lah. Alhamdulillah diberi keizinan untuk kita menyediakan makanan pada minggu-minggu seterusnya, tetapi tidak dibenarkan untuk berhimpun. Maknanya adalah boleh rehat, bolehlah makan, tapi nak berhimpun tak boleh. Nak makan ni masing-masing lah, hiduplah tak mana pun. Tak ada lah kita nak makan jama'i, tak ada lah. Selama tempoh ni lah, tempoh penjarakan SOP ni. Dan untuk minggu ni memang, untuk hari ni memang kita tak sediakan makanan. Apapun makanan batin tu, makanan orang kata apa, makanan rohani tu lebih aula lagi lah, insyaAllah. Dan seterusnya seperti yang kita sedia maklum, dan tuan-tuan lebih maklum lah daripada saya, dalam grup WhatsApp tuan-tuan tu, apa saja SOP ataupun arahan yang dikeluarkan di dalam grup tu, tuan-tuan follow lah, tuan-tuan ikut, insyaAllah. Mudah-mudahan majlis kita ni boleh berjalan seperti biasa tanpa ada sekatan. Kalau kita sendiri yang melanggar, contohnya melanggar SOP, mungkin kita akan berdepan dengan tindakan kita sendiri yang rugi lah. Kita tak boleh nak teruskan pengajian kita, insyaAllah. Mudah-mudahannya Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sambungan kita muka surat 9 yang payuk tanda dan erti makruh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Telah berkata musannif rahimahullah, dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia,
dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Itu katanya syarat lah, maknanya syarat untuk dapat pahala. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Seperti makan sambil berjalan, kencing sambil berdiri, memakan akan makanan yang berbau keji, berbau yang keji, seperti memakan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Ni dia buat main secara umum. Kalau secara terperinci dia ada bincang lagi perbahasan dia tu. Makruh ni ada berapa jenis? Makruh tu makruh zati ke, makruh aridi ke? Dia ada bincang lagi. Ni dia buat main secara umum. Dia buat main, orang kata apa, dia datangkan ta'rif makruh itu. Apa yang dimaksudkan dengan makruh? Makruh ni poin dia dikatakan sebagai amaran Allah. Kariha, tegahan. Jadi lafaz makruh sendiri tu mana yang ditegah. Yang ditegah tu makruh. Setengah orang kata yang dibenci. Benda yang dibenci. Yang benci tu siapa? Bukan Allah benci, hang lah benci. Gitu. Allah tu tak benci, tak sampai pangkat benci. Cuma Allah tegah kalau benci ni maknanya ba'uda 'anir rahmah. Itu benci-benci ni di sisi Allah tu laknat. Benci. Buat perkara makruh bukan Allah benci, Allah tak suka. Itu buat perkara makruh bukan Allah benci, Allah tak suka. Yang benci tu kita. Benci sebab busuk, benci sebab sebab apa namanya, unduh. Tu. Macam makan benda yang berbau, busuk. Itu kita benci. Cuma dari segi sudut bahasa, makruh ni perkara yang ditegah, yang dilarang. Kalau bahasa lembut sikit, tak digalakkan. Tak digalakkan. Itu bahasa lembut. Kalau sunat, sangat-sangat dialukan, digalakkan. Kerana makruh ni dia berlawanan dengan mandub ke yang sunat. Seperti mana haram yang berlawanan dengan wajib. Wajib ni perkara rintah, haram perkara rintah. Cuma konsep rintah itu berbeza. Rintah Allah Ta'ala, rintahan Allah untuk berbuat, rintahan Allah meninggal. Jadi wajib dengan haram itu lawanan. Begitu juga dengan makruh dan sunat. Makruh dan sunat juga lawanan. Kerana saling-saling rintah. Rintah buat, rintah tinggal. Tapi tak putus. Tak putus. Rintahan itu tidak putus. Maknanya dia bukan secara, orang panggil apa, taklif mutlaqan. Dia bukan taklif mutlaqan. Kalau taklif mutlaqan alal asli, hukum asalnya ialah wajib dan haram. Itu mutlak. Tapi kalau sunat dan makruh ini dia bukan mutlak tapi muqayyad. Dia termasuk dalam hukum yang keluar daripada wajib dan haram berdasarkan kepada nas-nas ataupun hujah yang tertentu yang diistinbatkan oleh para alim ulama. Yang dalam hadis Nabi katakan, apa saja yang aku suruh kena perbuat. Yang apa saja yang aku suruh yang bukan wajib, maknanya yang sunnah, buatlah sekadar semampu kamu. Buatlah sekadar semampu kamu.
bukan sebagai benda itu rintahan yang putus. Itu maknanya sunat. Erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal. Tuntut, rintah jugalah. Dituntut. Tuntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Dalam usul fiqh disebut sebagai talabut tarki. Nah, talaban ghairu jazimin. Talabut tarki talaban ghairu jazimin. Ni dia buat main takrif tu lah. Yang kata makruh tu apa? Tuntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus. Talabut tarki talaban ghairu jazimin. Tuntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak putus. Tak putus ni mana? Bukan qat'i. Tu. Habis kalau bukan qat'i maknanya dibenarkan, dibolehkan. Dibolehkan tu bukan makna harus. Dan kalau buat pun tak berdosa. Benda makruh ni dia tak jadi haram. Buat bila benda makruh sampai bila pun duk makruh situ. Yang haram tu cerita lain. Adakah benda sunat dia jadi wajib? Ada tak? Benda hak sunat qiyamul lail ni, sembahyang tahajud ni sampai satu tahap jadi wajib. Tak ada. Jadi benda hukum sunat dulu sunat tu sampai kiamat. Mana ada sunat tukang jadi wajib? Kalau wajib qat'i, terbit mai dari Quran hadis. Tambah pula dengan ijma'. Qat'i langsung lah tu, bukan muqayyad dah. Dia tak ada nak kait apa dah. Tu. Benda sunat dia jadi sunat. Duk sunat tu. Macam tu juga dengan benda makruh. Tapi makruh kena perhati jugalah. Makruh tu makruh apa? Makruh zati ke? Makruh yang aridhi ke? Kalau makruh zati dilihat kepada diri dia. Mana? Makan berjalan tu. Berjalan ketika makan. Tu makruh tu. Habis kalau berjalan tak makan, jalan harus. Diri berjalan lain. Perbuatan makan ketika berjalan tu diri perbuatan tu. Sebab apa? Hukum taklif dia ambil kira dengan perbuatan. Kalau apa dia perbuatan? Kita faham dari segi perbuatan tu. Hukum taklif ni hukum yang bersangkut dengan perbuatan. Apa dia perbuatan? Lagi tak mati, itulah nama perbuatan. Jangan duk faham perbuatan ni gerak saja. Dah, diam pun perbuatan. Berarti perbuatan tu gerak diam. Tu. Perbuatan tu gerak diam. Ada kala diam yang orang panggil apa? Diam, keadaan diam yang tak dibenarkan. Ada kala diam yang dibenarkan. Kalau diam yang tak dibenarkan. Ada kala bergerak yang tak dibenarkan. Ada kala bergerak yang dibenarkan, bahkan jadi perintah. Jadi gerak diam itulah perbuatan mukallaf. Adakah hukum syarak itu bersangkut hanya ketika waktu kita bergerak? Tak. Diam pun ada hukum syarak. Mana boleh kata gerak baru sabit hukum syarak? Diam pun sabit hukum syarak. Orang lena pun sabit hukum syarak. Orang duk berjaga pun sabit hukum syarak. Tu. Jadi apa dia itu makruh zati? Makruh zati iaitulah perbuatan dia. Perbuatan tu. Macam tu juga makruh aridhi. Makruh tu apa dia? Perbuatan. Makan apa? Petai. Petai. Kita kata petai tu bukan makruh. Adakah petai tu makruh? Petai tak ada makruh. Dari diri petai tu halal. Dia duduk tang harus. Yang makruh tu apa? Mengkedarah dia tu.
Haram tak? Boleh jadi haram. Hukum asal harus sebab apa? Makan. Pasal apa jadi makruh? Busuk. Haram tak? Haram. Pasal orang yang ada angin dalam perut. Makan menungin jadi angin madu. Makruh lagi ke? Haram. Betul tak? Makan betul berguling. Gedebu berguling. Doktor duk pesan lah. Jangan makan betul no. Satgi jadi angin madu. Saya kalau pulut tak apa doktor. Kalaulah petai doktor habaq kata haram pun tetap saya makan. Hak tu pasal apa tu? Tu bukannya pasal busuk, pasal penyakit. Tang diri makan tu apa dia? Diri makan pada ketika itu berlaku dinilai dari segi sudut beberapa hukum. Ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika haram, ada ketika makruh. Jadi ketika tu makan hukumnya harus. Pasal apa makruh? Pasal busuk. Buang busuk, hilang makruh, timbulnya harus. Buang busuk, hilang makruh, timbulnya harus. Lepas tu pula niat pula buat ubat, dapat pahala pula dah. Nampak? Dia pusing. Jangan terus duduk atas hukum tu satu. Diri makan, hukumnya harus. Makan apa? Petai. Petai tengok dulu. Angin ni. Boleh makan ke tak boleh makan? Aku tak boleh makan petai. Kalau aku makan sakit. Makan sakit tu haram. Tu. Petai takkan haram. Bukan petai tu. Makan tu. Haram. Nampak dah? Ni kullu mudhirin haramun. Pandai baca kaedah. Setiap yang memberi mudarat, hukumnya haram. Rokok tu haram lah. Orang isap rokok hukumnya haram. Tapi ada dot lah ya. Ada perkiraan dia lah. Kullu mudhirin haram. Setiap yang memberi mudarat itu haram. Apa dia mudarat? Tu kena faham tu mudarat. Garam pun mudarat, gula pun mudarat. Kadang-kadang sayur hak kita makan pun mudarat, racun berlembak. Tak sedap pun. Tu. Jadi makruh ni, sunat ni, haram, wajib, harus ini apa dia? Perbuatan. Bukan benda tu. Benda tu kadang hukum. Hukum dia halal, haram. Halal, haram. Harus, haram. Makruh. Dia kata petai makruh. Petai makruh celah mana? Dadah haram. Bukan berasa dadah haram. Dadah ada hukum. Dadah tu bukan sangkut hukum taklif. Dadah tu duduk tang halal, haram. Dua tu ya. Halal dah ambil dadah. Halal. Ketika mana? Boleh jadi ubat. Haram dah ambil dadah. Haram. Ketika mana? Dia bukan lagi jadi ubat. Dah jadi mudarat tu haram. Halal dah ambil dua ketum. Halal. Ketika mana? Dia jadi ubat. Haram dah ambil dua ketum. Haram. Ketika dia jadi mudarat. Dia buat steam kepala dia. Tak boleh ya. Jadi ingat tahulah kaedah hukum taklif ni dia bukan payah. Kita dah bahas gudung-guning macam-macam cara kita bahas. Poin dia satu, hukum taklif perbuatan kita. Apa dia perbuatan? Gerak diam. Itu ya. Dengan apa saja yang bersangkut dengan panca indera, itulah hukum. Kulit. Kulit ada hukum tak? Ada. Ketika bersentuhan. Okey, bersentuhan ni saya nak cerita sikit lah kan, pasal ada isu kan. Bersentuhan ni laki perempuan boleh tak? Haram. Tak boleh. Waktu mana yang boleh? Litadawi, kerana berubat. Bila nak berubat boleh tak sentuh? Boleh. Tapi syaratnya apa? Jangan ada syahwat. Kalau ada syahwat haram tak? Haram. 14 kali, 1800 kali haram lagi ni pada tu. Harusnya waktu mana? Litadawi. Sentuh tang mana? Sentuh tang nak berubat. Lain daripada tu tak boleh. Tu hukum dia.
Jadi apa lagi? Apa saja panca indera? Telinga. Apa dia telinga? Bukan telinga ni. Telinga. Telinga maknawi. Pendengaran. Apa suara yang kita dengar yang haram, yang tu haram. Mengumpat, suara wanita, suara perempuan yang mendayu-dayu, suara apa lagi? Bohong, dusta ni, mencela, mencerca. Haram lah tu. Haram tang mana? Tang dengar. Mulut kata, telinga dengar, mata tengok, kulit sentuh. Habislah panca indera. Yang itulah hukum halal haram. Hukum taklif. Duk tang mana? Duk di panca indera. Waktu mana ada hukum? Waktu ada ruh. Bila tak ada ruh, ada hukum tak? Tak ada ruh, tak ada hukum. Sebab tu air sembahyang ataupun wuduk orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal ketika mana dia diwudukkan, wuduknya tidak batal. Kan? Wuduknya tak batal. Jangan duk ni sekali batal wuduk, kena ambil sembahyang lain, jangan duk sentuh. Pasal apa? Ayam sembahyang yang batal, bukan ayam sembahyang dia bukan ada hukum. Tu. Poin dia gitu ya, mudah ya. Kemudian katanya musannaf rahimahullah, ialah barang yang dituntut tinggal. Tinggal tu perbuatan. Tuntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Ginilah katanya, kalau boleh tu pantanglah. Tu istilah Tok Guru saya, dia kata makruh ni sebahagian daripada perkara yang diperintah untuk berpantang. Tu saya kata gitu, berpantang. Apa dia berpantang? Jangan duduk dekat. Kalau boleh tu jangan timbul yang rasa teringin pun. Teringin tu sekali dia nak jadi haram. Nak jadi haram, dia berubah hukum tu jadi haram. Mana? Hak makan tu asal hukum dia harus, bertukar jadi makruh, sekali lama-lama jadi haram. Tang haram, hak haram lah. Hak makruh lah. Hak harus dia tak berubah dah. Haram, wajib, makruh tak berubah. Yang berubah tu keadaan dia. Tu. Makruh ni banyak. Makruh ni kita duk makan banyak benda makruh kita tak sedar. Tu, kita makan banyak benda makruh kita tak sedar. Macam-macam makruh kita tak sedar. Nak cerita lebih-lebih tak gitu tuan yang tak duk kempen pula. Bukan kempen dah abang. Ni lepas PKP, lepas boleh bergerak ni, yang main kat saya tu boleh kata 90% simptom stroke semua. Tahu siapa? PKP kan? Maggi ayam, Maggi ayam, Maggi ayam, ayam Maggi. Maggi hari-hari dia balon Maggi. Mai stroke. Simptom stroke. Bahaya tu. No? Itu bukan dia makruh lagi dah. Yang tu dah jadi haram lah. Dia tak sedang. Bila kita kata jangan makan, dia makan lagi, kam jatuh. Haram semua. Mudhirin haramun, kullu mudhirin haramun. Maggi. Hari-hari Maggi. Lepas tu ayam. Ayam daging. Ayam daging tu sel, bunuh sel, mati sel badan kita. Kita tak sedang. Banyak tahulah. Dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan. Sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa. Tu makruh, tak berdosa. Hang dia benci nampak macam berdosa, tapi Allah kata tak berdosa, tak elok ya. Tu. Dijanjikan tidak berdosa. Kita ni kalau kata kalau tak berdosa, lega tak berdosa kan. Hak tu kita bagi orang awam. Orang yang sufi, arif billah, orang yang dekat dengan Tuhan, bukan dia nilai dari segi tak berdosa tu. Nama makruh tu dia tak mau dah. Sebab yang letak makruh bukan ulama tapi Allah.
Adakah dia sanggup untuk melakukan perkara yang di sisi Allah walaupun tak berdosa, tapi Allah tak suka? Orang arif billah kenal kasih hati, orang yang jadi kekasih kepada kekasihnya, dia tidak akan buat satu perkara yang menyebabkan kekasihnya benci. Tu. Kalau dia betul ada kasih. Kita orang awam, padan dengan kita orang awam, tilik kepada hukum. Dia tilik pada hukum. Diri hukum tu, tak berdosa. Tak berdosa, gabui lah. Nama kita orang awam. Tapi kalau berdosa takut ya kan. Hak dosa pun langgar, tak apa hak makruh. Setengah tu hak dosa dia langgar, dia tak sedar. Hak makruh ni dia petikai jual ni, benda ni makruh, benda tak elok. Yang hak haram tu hang langgar hari-hari. Apa dah? Macam-macam lah. Dia kata lah makruh ni dibenci sungguh. Benci. Hak makruh ni dibenci. Benci sungguh. Hak haram yang dia buat dia tak sedar. Bukan riak buat haram lah, dia tak sedar. Hak makruh dia benci. Contoh. Contoh pun kasarnya. Bahaya. Tak payahlah kasar. Jadi barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Ini syarat untuk dapat pahala ketika menjauhkan akan perkara yang makruh. Bukan passion, bukan perangai, bukan malualah, bukan sikap dia macam tu, tetapi kerana Allah Ta'ala. Ini syarat nak dapat pahala. Syarat nak dapat pahala meninggal. Apa saja pekerjaan yang bangsa meninggal dalam mazhab kita Syafi'i, untuk dapat pahala mesti ikhlas. Ni Syafi'i. Bangsa meninggal ni dua lah. Bukan meninggal mati tu. Bangsa meninggal perbuatan tu. Bangsa tak buat perbuatan tu, kalau nak dapat pahala mesti syarat dia dengan sabit ikhlas. Kalau tak sabit ikhlas, passion dia, perangai dia tak ada apa. Tu. Dan macam tu juga, satu lagi dia punya point dia, nak dapat pahala perkara yang kena tinggal ni waktu kita didesak. Tu. Faham tak didesak? Didesak untuk melakukan perkara itu. Dan kita meninggal ketika desakan itu, waktu tu dapat pahala. Boleh? Lah ni kita duduk mengaji, kita dapat pahala wajib. Pahala haram mana dapat? Kita dapat pahala wajib dengan sunat. Lah, kita dapat pahala wajib, dapat hak sunat dapat. Haram dengan makruh? Haram dengan makruh dapat tak? Dapat juga. Tengoklah. Waktu mana? Contoh. Dalam majlis pun banyak lah ni. Laki perempuan hadir. Ada yang tutup muka, ada yang tak tutup muka, ada yang elok, ada yang tak elok. Hak huduh dia kata, hak elok dia puji. Gaduh-gaduh dia mengorat. Gitu. Itu cerita lain. Nak abang kata, contoh situasi kita lah ni wajib dan sunat. Kalau ada memandang dengan nafsu, diri memandang tu pun dah haram dah. Kalau kata diri pandang yang perkara yang diharuskan tu tak haram. Pandang pada muka tak haram. Tengok ke muka tak haram. Tapi kalau sampai fitnah, tu baru haram. Tengok ke muka, muka, tengok muka, tak haram. Laki tengok perempuan, perempuan tengok laki, tak haram. Tengok tahu lah, tengok muka. Muka tak haram. Yang haram biqaidin, dengan kait. Kait apa? Kait kalau sabit nafsu, sabit syahwat. Datang apa pula dah syahwat? Kena hurai pula syahwat tu apa dia? Cuma masalah dia, kalau pi ke tasawuf,
Bila memandang tu, dia bukan sabit tang masalah halal haram tu. Dia ada masalah yang lain. Apa dia? Panahan setan. Dia tak jadi haram tu, tapi dia jadi haram tang lain. Balik rumah dia fikir, tak pala atas dai, tak pala atas dai, tak tangan atas dai. Tu tak kata penindah dia kata. Tu masalah lain tu. Tu masalah balik rumah duk khayal seorang-seorang. Tu jadi lagu lain tu. Jadi diri memandang haram, tak haram. Tengok apa nama isteri-isteri Tok Guru pun banyak mana yang tak pakai niqab. Kan? Pasal apa isteri Tok Guru tak pakai niqab sedangkan dia Tok Guru? Kita hak bukan Tok Guru ni pun gagah penuh pakai niqab. Kan? Tak ada masalah apa, tak pakai, jangan kita kata. Sekali bini dia tak haram, kita yang haram pergi kata kat dia. Tu. Macam-macam lah malam ni. Cumanya seeloknya begitulah. Yang lebih baiknya begitu. Apatah lagi kalau sekiranya nak mengelak daripada fitnah. Elok daripada fitnah. Elok daripada fitnah. Sebaiknya begitu. Boleh tak? Saya maknanya sebut secara mudah, secara kita boleh faham apa itu hukum taklif. Perkara yang tuntut tinggal untuk dapat pahala, pertama mesti ketika kita didesak. Okey. Yang kedua, ketika desakan berlaku itu kita tinggal dengan ikhlas. Selesai. Itulah dapat pahala. Wajib, haram ke, makruh ke, ketika tu. Buah dukung duduk depan mata ni merelit merlak. Kita ni bangsa jenis sakit orang. Boleh makan tak? Jangan duk makan lah. Makan berguling sakit orang. Jenuh habis duit kena berubat. Tak jadi. Dia makan juga. Makan-makan boleh sakit orang. Tu. Awak makan tu tak ada hukum ke? Makan berdukung harus saja ustaz. Jangan. Sabit hukum tu. No? Jadi waktu tinggal tu dapat pahala tak? Dapat pahala. Mudah ya? Boleh tak? Nak dapat pahala tu. Dan diberi pahala atas yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Kerana yang makruh itu, diri makruh itu setengah daripada amaran Allah. Cuba kita cari makna amaran tu apa dia. Cari makna amaran tu apa dia. Peringatan. Sebab apa? Makruh ni kalau dari segi sudut pemakanan lah. Ulama lah. Makruh ni perkara yang semakin membawa mudarat. Pada apa? Tubuh badan. Orang yang duk tengok benda makruh ni, kalau tengok benda haram, lagi cepat nikmat mata dia Allah Ta'ala tarik. Saja duk tengok benda haram, lagi cepat makna nikmat mata dia Allah Ta'ala tarik. Kalau dia makan benda makruh, lambat sikit lah. Orang kata apa? Kalau dia tengok benda hak makruh, lambat sikit. Nama apa makruh? Makan benda haram, lingkup lagi cepat organ dia daripada makan benda makruh. Pendek kata, haram mudarat, makruh juga mudarat. Cuma mudarat dia tu berbeza. Mudarat dia berbeza. Orang mata tengok benda haram. Ulama kata tengok benda haram, Allah Ta'ala tarik nikmat. Nikmat apa? Nikmat mata. Lagu mana tarik nikmat mata kita tak tahu. Yang kita faham di kelabu mata, rosak mata. Tapi yang selebihnya tu apa dia? Itu surah pada Allah Ta'ala. Tu hak bangsa hukumi, hak bangsa tak nampak, hak bangsa yang hikmat-hikmat tu. Macam tu juga telinga. Mata, telinga buat benda haram, memang cepat rosak badan kita. Macam tu juga perkara yang makruh, rosak badan. Mata tengok, apa dia tengok yang makruh? Seperti melihat kepada kemaluan dia tanpa asbab, tanpa tujuan. Begitu juga melihat kepada kemaluan isteri. Makruh. Bukan haram, tapi makruh.
Jadi itu kata mudarat. Amaran, yakni tegahan Allah. Tegahan. Kita orang Malaysia ni lah, makanan orang Malaysia ni, nak kata orang Malaysia saja pun hak kena Covid banyak kali mati mereka. Mereka nak makan belacan tapi budu sampai juga. Mereka pun ada juga budu. Kan? Bukan di Kelantan saja, bukan kot ni saja, ada budu, sana pun ada. Tapi maklum dah, orang yang mati kena Covid ni bukan sebab diri Covid tu, diri lain. Suatu yang lain ni siapa pun tak boleh nak lari yang ni. Memang sistem perubatan mana pun faham yang ni. Dia bukan sebab tu, sebab organ dalaman dia. Nah, paru-paru dia lemah, jantung dia lemah, hati dia lemah, empedu dia lemah. Ada keciman ada darah tinggi, ada obesiti, kena. Baik, setengah daripada amaran Allah Ta'ala seperti makan sambil berjalan. Nampak? Makan sambil berjalan. Poin dia mana? Sambil makan sambil berjalan tu. Sambil berjalan. Makan tu sambil berjalan, bukan makan. Dia tak kata seperti makan. Takkan makan makruh. Makan ada beberapa hukum. Sambil berjalan, kait dengan sambil berjalan, makruh. Kencing, kencing takkan makruh. Dah, kencing wajib oi. Tak boleh kencing. Dia tak kencing buat relax, nak terkencing buat tak tahu, rosak badan dia. Makruh lah. Benda boleh pergi buang, Allah Ta'ala bagi nikmat buang, duk tahan. Tahan boleh penyakit. Kencing sambil berdiri, makruh. Bahkan kencing kita pun nak kencing berak dalam agama ni pun diajakkan syariat. Nabi ajak. Agama ni Nabi ajak daripada peringkat khas kecil-kecil sampai yang besar, Nabi ajak semua. Daripada nak basuh berak kencing, daripada nak minum air pegang tangan kanan, macam mana duduk, bismillah, sampailah buat amal ibadat haji. Tu hak payah kali tu. Haji umrah ni payah sungguh. Jangan buat mudah. Payah. Mengaji dekat mengaji khatam dah boleh pergi buat. Jangan. Payah tu. Buat ibadat lah. Kencing sambil berdiri dan memakan akan makanan, sifat bagi makanan yang berbau yang keji. Berbau yang keji. Itu makruh. Seperti memakan bawang putih. Bawang putih tak ada hukum. Nah, bukan ada hukum taklif. Dia kena beza hukum lah. Hukum apa nama? Hukum ni, diri hukum tu apa dia? Perbuatan. Diri hukum tu perbuatan. Sesuatu yang bersangkut paut dengan perbuatan tu dihukum. Mai tang sesuatu tu asalnya dia tak ada hukum. Dia tak ada hukum. Sebab kita kata sembahyang. Sembahyang ni apa dia hukum dia? Sembahyang apa hukum? Hukum ni sebab kita wujud. Dia barang wajib. Okey, pasal apa? Asalnya barang mungkin. Barang yang berhukum dengan hukum wujud tu apa dia? Dipanggil wajib. Dia tu ada hukum lah. Dia tak ada hukum. Yang hukum tu dua kat kita. Lepas tu kita panggil sembahyang wajib. Itu tasamuh. Sembahyang apa hukum? Wajib. Itu tasamuh. Sebab diri dia tu nisbah pi, kalau kita pi kok kepada imkan mungkin ni, diri dia tu mungkin.
belacan mungkin, petai mungkin, dadah mungkin, lelaki mungkin, perempuan mungkin. Bila mungkin diri dia jaizun, yang harus. Itu takbir yang harus. Apa dia? Mungkin, petai, belacan, budu, jaizun, yang harus. Yang harus nisbah mana? Tu kata ada kait. Nisbah mana? Nisbah kata dia tu makhluk Allah Ta'ala. Bila makhluk Allah Ta'ala, apa saja makhluk yang Allah Ta'ala cipta, semuanya mungkin. Ada hukum tak? Asalnya tak ada hukum, kecuali setelah diletakkan hukum oleh Allah. Mana kaedahnya Imam Syafi'i? Setiap sesuatu itu hukumnya harus. Setelah datang dalil, barulah berhukum dengan dalil tersebut. Setiap satu hukumnya harus, kecuali apabila datang dalil yang berhukum atas diri tersebut. Dalil itu apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu hujah tu, mai hukum. Setiap satu hukum dia harus. Kecuali mai ayat Quran ataupun mai hujah, mai hukum, barulah berubah. Tu. Sebab tu jaiz ni harus ni dia hukum apa? Takhir. Takhir, pilih, boleh buat, boleh tak buat. Hukum takhir. Sebab tahun ni ramai orang salah faham. Sembahyang wajib. Belacan makruh. Kesian orang jual belacan. Dia jual belacan tu ada hukum tak? Jual belacan makruh tak? Makan belacan makruh. Jual durian wajib. Jadi kaya. Nak bantu agama. Kalau dia pandang itu, aku orang yang wajib berniaga. Kerana apa? Membantu agama. Fardu takdir, waktu tu tak ada orang dah mau jual durian. Durian ni tak ada orang dah jual durian. Dia kata aku terpaksa kena jual. Kerana kalau tak jual, habis. Mau jual tak apa lah. Tapi orang makan beberapa kategori hukum. Ada ketika harus, ada ketika makruh, ada ketika haram. Jangan main-main dengan durian pun dah. Saya hidup pergi melantak di 24 kena 2 biji rebah. Tu. Macam-macam. Habis. Takut dia salah faham ya. Dia salah faham rosak dia. Mulut dia duk kira nak kata ke orang tu. Bila dia salah faham tentang kategori konsep hukum ni, dia duk kira nak kata ke orang, mulut dia sama dengan kita pun. Bila kita tak faham ni, kita duk kira nak hentam orang. Padahal kita yang salah. Memakan makanan berbau yang keji. Allah yarham Tok Guru Jicik tu. Dahlah kita hukum lah. Dah kita kata lah ni kerajaan kita JAKIM mengeluarkan hukum rokok haram. Itu hukum yang dikeluarkan oleh kerajaan, kita kena akur. Tapi Allah yarham Tok Guru Jicik. Dia bukan setakat isak, dia makan. Orang tutua dia ambil orang panggil apa? Dia gelintir. Dia orang tutua tu. Kita boleh buat aku tu? Tak boleh gitu. Jadi orang tutua tu dia buat boleh. Ada cerita dah. Ada. Zaman lah jangan ada cerita. Lagi orang marah kita. Tak boleh. Tapi nak abang kata, berubah dah hukum. Berubah. Orang tua dulu kot kampung perempuan pun pintai kot daun. Terus saya kata, siapa isap rokok skrip lambat mati.
Siapa hisap rokok daun cepat mati. Bukan dia tu cepat mati, daun tu cepat mati. Rokok sekali tu lambat mati lah, lambat sampai habis tu. Macam-macam zaman dia berlaku perubahan. Jadi hukum pun, sebab tu mufti yang dilantik kadang-kadang hukum dia berubah. Sebab apa? Berubah, berlaku perubahan itu mengikut peredaran zaman dan kesesuaian setempat. Jadi kita pun kadang-kadang masalah orang kata apa bab hukum fiqh ni kena lebih meluas. Lebih meluas maknanya dia ada basic fiqh, dia ada furu' fiqh. Dia ada basic fiqh, dia ada furu' cabangan fiqh. Sebab itulah terbitlah fiqh mu'asarah dan sebagainya. Terbit fiqh mu'asarah dan sebagainya. Macam itulah kebanyakannya pandangan yang dikeluarkan oleh ulama Yaman. Contoh macam dalam bab hal muzik lah. Hal muzik. Memang untuk guru kita tak mau langsung kat muzik ni. Tapi ada juga ulama-ulama baru dia keluar. Dia keluar alasan, hujah dan sebagainya. Kerana mengikut peredaran zaman dan setempat. Orang kita di tanah Malaysia ni dengan Tok Guru pun nak jangan main. Aku tak mau Tapi di sebelah Yaman, di sebelah apa semua tu biasa-biasa ya. Di sebelah apa nama Mesir, itu berbeza pandangan ulama. Berbeza. Jangan duk ramai hak Indon duk ramai tempat kita. Sagi hak depa duduk di Indon, duduk menasyid berlagu apa semua buat mai di tempat kita. Menanya tak boleh. Tak boleh ikut tempat. Sebab masing-masing ada hujah. Maka dapat pahala seperti makan bawang putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Maka dapat pahala yang meninggalkan dia dengan ikhlas. Syarat dia dengan ikhlas. Dan tidak disiksa atas yang mengerjakan dia. Tak siksa. Perkataan siksa ni, saya mengaji dalam kitab Risalah Syariah. Ulama kalau kita tengok di bahagian depan kitab Risalah Syariah tu, manaqib ulama-ulama tasawuf yang berpegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Cerita Imam Abu Qasim Al-Qushairi ni, dia cerita manaqib para ulama sufi Ahlussunnah wal Jamaah ni. Dia dengar perkataan siksa tu, rebah pengsan. Rebah pengsan. Dia dengar perkataan siksa ya, faham? Dia nampak percikan api ya, faham? Pengsan. Tak tahulah takut depa setara mana. Kita buat main ni, serupa dengan bola. Buat main, sepak sana, sepak sini. Tak ada apa pun. Serupa kita lah. Denda 2,000, 10,000 atau penjara 20 tahun. Buat bodoh ya. Siapa membuang sampah di sini denda 5,000, penjara 2 tahun. Penuh sepatu juga. Penuh sepatu juga. Jadi tak ada rasa apa. Itulah manusia. Kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia. Satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas sifat, atas yang mengerjakan dia. Atas yang mengerjakan dia. Sifat bagi yang dibenci. Jadi orang yang mengerjakan amalan yang dibenci, dia berarti dia melanggar amaran Allah Ta'ala. Dia melanggar amaran Allah Ta'ala. Bukan satu larangan yang putus, tapi hanya amaran. Amaran ni apa dia? Bahaya yang menanti di hadapan dia. Had laju 60. Cuba hang bawa 80, 100 tengok. Hang tunggu lagi nak tergolek. Tu kata amaran. Amaran ni bahaya yang menanti di depan.
Hang buat benda makruh, makan juga benda makruh, cuba makan sambil berjalan, apa akibat dia? Kita pernah kaji. Pernahkah kita kaji makan sambil berjalan, kencing sambil berdiri, apa mudarat dia? Ada puak sains keluar kenyataan? Ada. Kalau puak sains dia keluar kenyataan, bahayanya kencing sambil berdiri, jadi tak timbullah isu orang lelaki kencing sambil berdiri di R&R. Muka tak malu lah. Melayu Islam ni pun. Kalau Cina kapiang tu huduh biar api lah. Kan? Dia masuk dah lah ramai kan. Beratok elok. Kau tengok aku. Itu maruah dah habis dah satu. Kalau Cina ni orang kata apa yang non-Muslim ni, yang bukan Islam, tak kira lah Cina ke apa kan, non-Muslim ni, dia tak ada jiwa, dia tak ada perasaan. Tapi kalau orang Melayu Islam, takkanlah sampai tak ada jiwa perasaan. Kalau tak malu ke Allah pun takkan tak ada malu ke orang. Ni celaru biru ni. Betul ya? Kalaulah tak ada malu ke Allah Ta'ala pun, takkan tak malu ke orang. Ni dah ke Allah pun tak malu, dekat orang pun tak malu. Selalunya orang buat maksiat, dia malu ke siapa? Dia malu ke orang, bukan dia malu ke Allah. Kan? Dia malu ke orang, dia takut ke orang lebih daripada dia takut ke Allah. Itu syirik dah satu hal. Ni arena ni, kencing berdiri ni. Kan? Tak ada malu, tak ada maruah lah. Tak ada maruah. Jadi adakah orang hari ni ataupun kajian sains hari ni buat kajian tentang bahayanya orang kencing berdiri? Terutama sekali lelaki. Apa dia bahaya dia? Pertama, melemahkan tenaga batin dia. Yang kedua, menyebabkan kesukaran pada prostat dia. Maknanya kencing dia, bengkak prostat. Tu orang panggil mudarat. Nah, pertama lemah tenaga batin. Yang kedua sukar kencing. Yang ketiga buah pinggang rosak. Yang main no. Sebab itulah Nabi kata amaran. Nabi kata amaran. Benda amaran ni. Patut sangat kipas tak main kot ni. Tak apa. Lawak ya. Boleh faham tak? Seperti kencing berdiri. Ni bukan saja-saja ni awak kencing berdiri. Kita, anak kita tu, kalau dia kencing berdiri, dari kecil tu, daripada kecil lagi kena ajak dah kencing duduk. Kalau dia kencing pun kena ajak dah, kaki belah kiri tu angkat. Kaki belah kiri. Lagi dia pun hangat pula. Allah hangat sikit ya. Daripada kecil anak kita, tak kira lelaki, tak kira perempuan, ajak cara kencing hak sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara kencing berak. Dan kita ada itu salikin, sarus salikin, semua ada dah. Dia ajak awal lagi dah. Pasal apa benda tu? Sebab bukan sekadar amaran sahaja, bahkan dia memberi mudarat pada tubuh badan. Kenapa Nabi kata kullu mudhirin haram? Setiap yang memberi mudarat itu haram. Mudarat tu pada apa? Mudarat pada tubuh badan. Apa ayat Quran tu? Dia mudarat pada tubuh badan. Bila mudarat pada tubuh badan, apa saja pun haram. Dia kata satu amaran yang dibenci akan dia. Lafaz amaran tu dia memberi makna, tuan-tuan. Apa dia makna dia? Bahaya yang menanti kita di hadapan. Amaran, lembu melintas. Kalau tanda jalan raya tu amaran macam mana? Tanda amaran macam mana? Saya pun lupa. Macam mana yuk? Amaran kan? Kan dia ada tanda dia kan? Bukan dia ada tanda khusus dia ke? Kalau atas jalan raya. Awas lah. Bukan tanda. Kalau tu dia tulis awas. Tu. Itu kan? Awas. Apa dia tu? Amaran.
Kita amaran ni, pemakanan kita, pergerakan yang bersangkut dengan perbuatan kita ni, kenyataannya ulama keluarkan hukum dalam kitab mereka. Tu dia kata amaran. Manusia ni tak kira bangsa amaran Allah ni, amaran manusia pun dia langgar. Manusia ni, tawaran manusia dia serbu, amaran manusia dia langgar. Tawaran Allah Ta'ala dia tak peduli, amaran Allah Ta'ala pun dia tak peduli. Itulah manusia. Ketika orang yang mengambil peduli, orang yang mengambil peduli, ketika itulah orang itu kita faham dia ada kelunakan ataupun perasaan jiwa di hati dia. Dia reti hukum, dia reti undang-undang Allah, dia ada jiwa. Waktu dia langgar, waktu tu dia tak ada jiwa. Tak kira lah langgar benda wajib, langgar benda haram, langgar benda makruh, waktu tu dia tak ada jiwa. Sebab itulah benda haram banyak Nabi kata orang yang melakukan perkara haram ketika itu dicabutkan iman dia. Waktu cabut iman tu apa dia? Bukan iman dia tak ada, bukan cabut iman terus, kekuatan iman dia waktu tu tak ada. Sebab itulah kita kata kita selalu kena baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tu. Elok lagi saya terima baru-baru ni, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah orang panggil apa? Jalanan seorang menuju kepada Allah sebagai seorang hamba. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu saya terima daripada guru-guru lah. Banyak guru lah terima. Baru ni pun terima lagi banyak sanad, tak apa. Baca istighfar tu. Baca istighfar tu. La hauqalah tu pun besar tak tengah dah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala. Jangan waktu beletak kat anak ya baca la haula wala. Beletak kat anak, beletak kat lelaki. La haula wala tu lelaki ni duk. La haula wala anak ni duk la haula wala saja. La haula wala tu zikir. La haula hauqalah tu. Hauqalah ni amalan khusus lepas pada subuh. Dia ada amalan khusus dia apa-apa kali kan. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin wa atubu ilaik, la haula wala quwwata illa billah. Paling kurang 100 kali lah satu hari. Buatlah. Dia satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan dia. Jadi amaran. Amaran ni benda bahaya. Benda bahaya duk menanti kita di depan. Apa dia yang paling bahaya sekali? Kalau atas muka dunia, mungkin kita rasa kita tak bahaya. Tapi kalau kita pergi di akhirat, apa yang menakutkan kita? Panjang cerita depan Tuhan weh. Tak tahu. No. Duk biasa mai tuan-tuan yang pam parking di bawah, boleh naik lift tu naik. Ni nak berjalan mai subhanallah 1 kilo mai. Kebas kaki. Tu pun payah cerita dah duk dalam hati. Lah pada nak. Dalam hati tu. Lama duk puasa muda, hari ni Allah bagi susah. Jauh nama boleh. Kita ada mai saja-saja nak pergi kereta depan tu berjalan kaki mai. Taubat dah. Taubat kita pakai bawah macam ni. Tapi hari ni dunia subhanallah tu berjalan kaki mai. 1 kilo dah apa? Tak ada pun tak jauh lah. Daripada bawah, daripada depan tu sampai ke sini mau ada 1 kilo. 500 meter lebih. 600 lebih. Tu bahasa ni nak bawa benda makruh pergi depan Tuhan ke? Tu maksud dia tu. Nak bawa makruh pergi depan Tuhan ke? Tu kata dia amaran. Bahaya, benda bahaya duduk di depan kita. Tu fikir akhirat. Kemudian katanya musannaf rahimahullah, dan arti harus pada syarah itu ialah barang yang dibiar dan dihalok ni biarlah. Atau tafsir. Dia halok ni mana tak ambil peduli. Halok. Orang Kelantan dia faham lah ni.
Ada orang Kelantan, dia holok, dia kata holok. Dia holok. Dia tulis sini halok, holok ni tak ambil peduli. Dan yang dibiar dan dihalokkan dia dengan tidak berdosa, tak ambil pedulilah, tak ambil kira cara apa. Dan tidak dijanji seksa dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengajarkan dia. Jadilah mati dekat tu, kita rehat setengah jam. InsyaAllah ke sebelah kita sambung balik. Wallahu alam dan arti harus.